Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kuala Lumpur menyatakan ketegasan dalam menyokong resolusi 2728 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC dan menggesa agar resolusi yang diiktiraf mengikut undang-undang itu dikuatkuasakan serta-merta. Tegas Perdana Menteri, rakyat Gaza mesti dibebaskan daripada keseksaan dan penderitaan yang telah dialami selama hampir 6 bulan. Resolusi UNSC 2728 yang diluluskan pada Isnin menuntut agar genjatan senjata segera bagi semua konflik di Gaza sepanjang Ramadan, pembebasan serta-merta semua tebusan serta keperluan mendesak dan penting untuk memperluaskan aliran bantuan ke wilayah tersebut. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Amerika Syarikat khususnya harus memastikan sekutunya menghormati kehendak komuniti antarabangsa dan mematuhi genjatan senjata serta membenarkan bantuan kecemasan dan kemanusiaan dibawa masuk ke Gaza secara besar-besaran dan segera. Malaysia turut memuji keberanian dan komitmen 10 negara anggota majlis yang dipilih masing-masing, Algeria, Guyana, Ecuador, Jepun, Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia, Korea Selatan dan Switzerland atas keberanian dan komitmen terhadap isu kemanusiaan. Menurut PBB, perang Israel telah mendorong 85% penduduk Gaza menjadi pelarian dalam suasana kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan. Manakala 60% infrastruktur di wilayah itu telah rosak atau musnah. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Australia dan Jerman baru-baru ini berjaya meraih potensi pelaburan hampir 70 bilion ringgit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, kunjungan ke Australia bukan sahaja menjana potensi pelaburan 24.5 bilion ringgit, malah meraih potensi jualan ekspor produk Malaysia sebanyak 962.1 juta ringgit. Potensi pelaburan dijana hasil lawatan ke Jerman pula mencecah 45.4 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, yang besar ialah Siemens Energy, Infineon Technologies, Airbus, Bear Brown, BMW, Nexperia, XFAB dan Delo Chemical. Dan potensi pembelian tambahan dalam konteks kejayaan kita jual ialah 1.4 bilion ringgit daripada syarikat Airbus. Perdana Menteri yakin Pusat Kecemerlangan Keselamatan Siber CCOE Malaysia berpotensi menjadi destinasi antarabangsa untuk menangani ancaman siber. Towards a more secure digital environment, we can collaborate to develop plans that encourage information sharing and expertise exchange between government agencies and other stakeholders, including sharing actionable threat intelligence. CCOE ditubuhkan dengan kerjasama BlackBerry Limited, syarikat perisian dari Kanada. Perdana Menteri turut memuji usaha BlackBerry membantu Malaysia meningkatkan kemahiran pasukan pertahanan siber generasi akan datang untuk mempercepat matlamat memperkukuh keselamatan serta merangsang inovasi di peringkat negara dan serantau. Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengakui penambahbaikan dalam keselamatan siber bakal memberi sumbangan positif kepada ekonomi digital. CCOE akan membantu merealisasikan sasaran Malaysia melahirkan 25,000 profesional keselamatan siber. So we will do all we can to make sure that Malaysia's cybersecurity landscape is much better strengthened and that not only training is done but done continuously along with the latest technology involving both generative AI as well as predictive AI. Jelasnya, CCOE adalah antara hasil perjanjian yang dimeterai pada November tahun lepas semasa sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco. Dengan memanfaatkan pengalaman BlackBerry selama lebih 35 tahun, CCOE dijangka dapat diintegrasikan dengan universiti dan institusi untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi pelbagai cabaran keselamatan siber. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengenal pasti individu yang dipercayai mengeluarkan kenyataan menghina institusi diraja, khususnya institusi diraja Selangor.
Kerjasama MCMC dan polis mendapati individu terbabit mempunyai lebih 20 kertas siasatan lampau berkaitan kenyataan jelik sebelum ini. Dalam masa terdekat, saya telah panggil pihak Facebook kerana saya mendapati dan juga pihak MCMC juga mendapati konten yang bersifat 3R, tindakan daripada pihak Facebook ni sangat lambat dan memudahkan konten tersebut ditular. Jadi ini sudah pasti tidak menghormati institusi raja-raja dan kita perlu pastikan platform seperti Facebook lebih proaktif. Fahmi turut mengharapkan MCMC untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang sengaja menanam bibit-bibit perpecahan serta mengapi-apikan sentimen. Sistem pakalan data utama padu patuhi ciri-ciri keselamatan serta menepati payuan ditetapkan di peringkat antarabangsa. Justru sistem berkenaan masih tidak berjaya ditembusi walaupun terdapat cubaan mengakses sehingga lebih 2 juta percubaan setiap hari. Walaupun rekodnya terutamanya pada bulan yang pertama ada cubaan akses sebanyak lebih 2 juta akses setiap hari, itu semua berjaya dipatahkan dan masih lagi tidak berjaya ditembusi. Sudah tentu ada perkara-perkara yang kita kena imbangi, contohnya sebab itu kita mengadakan geofencing dan kita tidak membenarkan akses daripada luar negara. Kerana setakat ini rekod yang banyak yang cuba akses adalah daripada luar negara, daripada IP ataupun lokasi-lokasi yang kita rasa berisiko. InsyaAllah kaedah yang dinyatakan akan memastikan keselamatan sistem padu daripada penyalahgunaan selain memastikan tiada keciciran. Dari segi keselamatan sistem padu, Rafizi memaklumkan pasukan pembangunan sistem padu yang diketuai Jabatan Digital Negara bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi yang menguruskan keselamatan siber dan privasi data negara. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bakal mengadakan mesyuarat khas 4 April ni bagi urusan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baru, Selangor. Pemakluman rasmi berhubung kekosongan luar jangka kerusi berkenaan telah diterima SPR. Kenyataan Setiausaha SPR Datuk Ikmaruddin Ishak memaklumkan mesyuarat khas itu akan dipengerusikan Tan Sri Abdul Ghani Saleh bakal membincangkan tarikh-tarikh penting PRK berkenaan. Satu sidang media akan diadakan selepas mesyuarat khas itu. Kekosongan kerusi Dun Kuala Kubu Baharu berikutan kematian penyandangnya mendiang Lee Ki Hiong 21 Mac lepas. Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Membanteras Gejala Dadah bersetuju dengan cadangan Kementerian Kesihatan meningkatkan kecekapan dan kapasiti makmal patologi. Keperluan itu bagi menguji dadah dengan peruntukan berjumlah RM230 juta. Cadangan itu melibatkan kerja-kerja menaik taraf 8 makmal dadah sedia ada di Kuala Lumpur, Johor, Terengganu, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak serta menubuhkan 6 makmal dadah baharu di Pahang, Perak, Selangor, Melaka, Sabah dan Sarawak. Peningkatan keupayaan makmal patologi itu bakal memberi impak positif kepada kelancaran proses pengurusan kes-kes berkaitan dadah dan sistem kesihatan secara amnya. Kementerian Kesihatan akan menyediakan kertas jemaah menteri untuk memperolehi peruntukan bagi penggantian baru makmal dengan teknologi yang lebih terkini untuk membuat uji kaji terhadap bahan-bahan dadah dan juga penyalahgunaannya. Mesyuarat turut dimaklumkan bahawa kajian menunjukkan keluarga merupakan faktor pelindung kepada individu daripada terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Salam Malaysia Madani.